Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Semua dah sarapan? So, cikgu harap semuanya dah sedia, dah sarapan, dah bersemangat untuk kelas hari ni lah. Dan yang paling utama, cikgu harap awak semua sihat lah kan? Janganlah sakit kan, kita tengah dalam pandemik COVID ni, kalau boleh kita tak naklah pergi hospital kan. Kita risau juga. So, awak dah tengok video yang sebelum ni tadi? Awak dah tengok dah? Yang cikgu kongsikan tadi? Tu kawan cikgu punya tau. Awak tengok tak? Nanti diterangkan sedikit pasal ketinggian. Cumanya, sekarang cikgu nak sisipkan dengan mata pelajaran PJ kita. Okay? So, tajuk saya tinggi. Program transisi tahun 1, sisipan mata pelajaran pendidikan jasmani. Masa cikgu lah. Okay, masa saya. So, kita tengok tinggi apa dia tinggi? Tinggi tu diukur dari permukaan ataupun daripada lantai lah. Hingga ke puncak. Puncak mana? Tengoklah pada apa yang awak nak ukur. Kalau awak nak ukur kepala awak, sampailah dekat hujung kepala awak ni. Barulah awak tahu tinggi awak banyak mana, tinggi mana. Okey. Jangan tinggi ukur daripada perut. Boleh juga nak ukur daripada perut. Tapi itu bukanlah ketinggian badan awak, tubuh awak. Itu ketinggian perut awak sampai ke kepala kan. So kalau nak ukur tinggi betul-betul daripada bawah lantai, naik ke atas sampai hujung kepala. Okey? Mari ukur. Apa yang boleh awak gunakan untuk mengukur? Alat yang paling asas ialah pita pengukur. Selain itu pembaris panjang. Kalau dekat sekolah biasa kat pintu kelas tu dah ada dah dia punya tempat pengukur. Awak just sandar je tu, kira tengok dah tinggian awak berapa. Okey, selain daripada tu kita boleh gunakan tangan. 1, 2, 3. Tangan ataupun jari. Ataupun akhir sekali ialah tali. Tali. Orang dulu kalau mak dia pun mungkin kalau ada yang pandai jahit dia pakai tali ukur. Dia ada pinggang sampai bawah. Pinggang naik atas kan. Tali pun boleh juga. Dan juga ada alatan-alatan lain lah. Okey. Seterusnya. Siapa lagi yang awak nak ukur? Aktiviti ni boleh buat dengan adik-beradik. Kan, abang, kakak, adik, ibu, ayah. Boleh. Boleh ajak. Tapi kena tahulah pada bila masa yang sesuai. Jangan pula nanti ayah baru balik kerja. Ayah, ukur. Kau marah pula ayah. Bagi ayah rehat dulu. Ataupun abang tengah buat kerja ke, dia tengah buat Google Meet ke, awak sibuk nak ukur. Memanglah dia marah. Mungkin boleh buat waktu petang. Ataupun kalau ayah tengah tak ada buat apa sekarang ni, kalau mak pun tak ada buat apa, mungkin work from home, kerja dah siap. Mintalah izin baik-baik. Kita kena sentiasa bersopan. Terutama dengan mak, ayah kita. Okey, seterusnya. Apa yang kita nak belajar sebenarnya tentang tinggi ni? Kenapa kita masukkan dalam modul transisi? Yang pertama sekali, haruslah ataupun sudah semestinya kita belajar tentang ketinggian. Sebab kita tengok ada orang tinggi sangat. Ada orang rendah sangat. Tapi macam mana nak ukur? Dari tadi cikgu dah beritahu, saya dah bagi tahu macam-macam cara awak boleh guna untuk ukur, kan? Barislah, pita ukur, tangan kan? Tali pun boleh. Jadi ada macam-macam cara. Yang kedua, hikmah ketinggian. Apa dia hikmah ketinggian ni? Apa dia? Hikmah ketinggian sebenarnya ialah kita boleh menilai daripada ketinggian itu, kita boleh nilai. Kalau kita tengok mak, ayah tadi awak dah ukur kan, semua tinggi-tinggi. Maksudnya bila mereka tu tinggi, maksudnya mereka lebih berusia, lebih dewasa. Dan sewajarnya kita menghormati mereka. Jangan kita lawan cakap mereka. Mak kata, dek mandi dek. Allah mak bising lah. Jangan macam tu kita cakap elok. Baik mak. Yes mak. Kan. Ataupun abang kita lagi tinggi kan, kita bully abang. Tak elok lah macam tu So, hikmah ketinggian ni macam-macam. Selain daripada tinggi fizikal, menghormati orang yang lebih dewasa. Itu juga sangat baik untuk awak. Bila awak hormat orang, orang akan hormat awak. Dan bila kita kasih pada yang lebih dewasa, lebih tinggi, lebih tua, dan mereka nanti akan sayang awak pula. Okey, yang ketiga ni menarik. Yang ketiga ni bagaimana nak tinggi. Ini dia untuk PJ.
Apa dia? Macam mana cara? Jom tengok apa dia cara ataupun bagaimana dia tinggi. So, dari sudut sains dan juga sukan, ataupun sains dan juga kita punya sistem badan, ada beberapa cara yang awak boleh guna ataupun boleh buat untuk jadi orang yang tinggi. Yang pertama, saya bagi contoh yang pertama, lompat bintang. Lompat bintang boleh. Tapi jangan kata lompat hari ni 10, besok nak tinggi. Tak boleh. Hari ni lompat dulu 10. Esok 10. Nanti kelamaan awak akan dapat lihat perubahannya. Ataupun lompat batu trampolin pun boleh juga mengakibatkan awak menjadi seorang yang tinggi. Tapi fasa tu, proses tu berlaku dengan panjang. Sebab awak masih lagi dalam proses pembesaran. Yang kedua, minum susu. Minum susu macam kalsium tu, tapi sebenarnya kalsium minum saja tak boleh tinggi. Dia menguatkan tulang, menyihatkan tulang, tapi perlu adakan aktiviti. Ini cikgu kata sisipan sahaja ataupun selingan antara cara lah dan tak menjanjikan apa-apa. Okey, yang ketiga, bergayut. Bergayut juga boleh mengakibatkan kita tinggi. Kan, kalau tengok pada sains kan, kita dah bergayut, kaki kita terangkat. Tarikan graviti tu. Tapi macam cikgu cakap asal tadi, dia tak boleh berubah dalam masa satu hari. Okey, kena buat selalulah. Okey, tapi bergayut pastikan ada orang yang dewasa. Jangan pandai-pandai gayut seorang-seorang, bahaya. Okey. Yang keempat, keturunan keluarga. Ini cikgu cakap kadang-kadang atuk dia tinggi. Ayah dia tinggi. Awak mungkin juga boleh jadi orang yang tinggi. Ini dipanggil DNA ataupun trait keturunan. Tapi bila? Bukan sekarang. Sabar. Kita masih lagi dalam darjah 1. Sabar, insyaAllah. Kalau nak tinggi. Alright. So, akhir sekali, sebelum kita habis, siapa yang paling tinggi? Siapa yang paling tinggi? Dah tentulah Tuhan kita yang satu. Itulah yang paling tinggi. Tapi dalam keluarga, awak siapa yang paling tinggi? Awak ukurlah. Mungkin mak awak tinggi. Mungkin ayah awak tinggi. Mungkin juga abang awak ataupun kakak awak tinggi. Awak cuba ukur ketinggian mereka. Tapi ingat, minta dengan bersopan supaya proses itu berlaku dengan seronok dan menarik. Okey, jangan kasar-kasar dengan ahli keluarga. Please. Dan ada seorang ni bagi tahu, dia kata tinggi itu terletak pada ilmu. Dan keadaan fizikal kita merupakan anugerah. Sentiasalah bersyukur. Awak tinggi ke, rendah ke, yang dilihat sebenarnya dari sudut ilmu. Ada juga yang kata daripada nilai kita berbahasa, kesopanan tinggi, budi bahasa kita. Jadi kalau awak tinggi ke, rendah ke, sentiasa bersyukur. Kita ni ialah makhluk Tuhan. Kita kena bersyukur apa yang ada pada diri kita. Alright, tapi tak salah kalau nak cuba untuk jadi tinggi, tak salah. Alright, jangan makanlah apa-apa Jangan makan perkara-perkara yang iklan dekat Facebook ke apa, janganlah sebab benda tu tak pasti lagi. Tapi yang melompat apa semua itu ialah latihan fizikal. So, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab bersama saya hari ni dalam video saya. Sebab saya pun tak pernah tengok awak lagi kan. Nanti mungkin ada masa kita akan Google Meet. So, cikgu harap awak semua sihat, awak faham dan jelas dan sentiasa bersyukur. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.